Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah clear insya-Allah. Insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita berpeluang pada hari ini untuk menyambung sesi kita, dan alhamdulillah kita mengambil peluang manfaat yang Allah beri pada kita sementara kita boleh lagi lah, sebab kita tidak tahu sampai bila kita boleh bersiaran, dan kita tak tahu sampai bila kita mampu untuk bersama-sama berjumpa dan berkumpul walaupun di alam maya. Tuan-tuan, puan-puan Allah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayang dia kita terpilih. Sebab tak semua orang yang ada di atas muka bumi ini terpilih untuk sama-sama berada dalam siri-siri membina diri, membentuk diri, terutamanya di akhir zaman. Kita akan menjadi minoriti, kita akan menjadi golongan yang mungkin tidak mendapat perhatian, atau mungkin akan mendapat perhatian sehingga diketepikan. Jadi kita nak kena bersyukur kerana Allah pilih kita, dan Allah pilih kita sudah tentulah ada sesuatu yang baik pada kita. Walaupun mungkin ada di kalangan yang mendengar ini bukan Islam, mungkin ada yang mendengar ni mungkin bukan tujuan nak mendengar pun, tapi sebenarnya mungkin nak memantau. Mungkin ada di kalangan kita ni mungkin ada yang nak memantau, nak tengok-tengok, nak dengar, sekadar nak tahu apa dia, bukan benar-benar nak mencari ilmu, bukan benar-benar untuk membaiki diri niatnya. Tapi mudah-mudahan bila bersama-sama dengan majlis-majlis seperti ini, Allah SWT membuka pintu-pintu hati, dan Allah izinkan kita untuk berjumpa dan bersama-sama insya-Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa panjangkan selawat dan salam kita, sentiasa banyakkan selawat tuan-tuan. Kalau boleh satu hari minima 100 kali, kalau boleh satu hari minima lah, kalau paling-paling pun kita jadikanlah 700 kali atau 1000 kali. Siapa yang dapat 700 kali ke atas tu, alhamdulillah lah, kita syukur pada Allah. Selawat dan selawat tu tak semestinya selawat tu panjang, pendek-pendek pun tak apa. Yang penting kita buat dengan keadaan selesa, dengan keadaan penuh rela hati, penuh kemampuan. Dan yang paling penting sekali, bila kita berselawat, kita nak rasa dalam hati kita ni rasa sayang, sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang pada pejuang-pejuang risalah yang mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang soleh. Jadi bila kita berselawat dengan penuh perasaan kita, mudah-mudahan Allah akan lembutkan hati kita, mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang Rasulullah SAW ajar. Pada hari ini, kenapa kita tak boleh nak ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Sebab mungkin dalam hati kita sendiri tak sayang pada Rasul. Kita tak sayang. Dan kenapa kita tak sayang pada Rasul? Kita tak kenal Rasulullah SAW, dan kita tidak mengikuti perjuangan dia. Kita pun mungkin ilmu kita, kefahaman kita pun tentang sirah pun kurang. Jadi kita nak kena lembutkan hati kita dengan banyak akan timbulkan perasaan sayang. Kita nak rasa kalau kita lebih sayang kepada diri kita, lebih sayang kepada mak kita dan bapa kita daripada Rasulullah SAW, ada something wrong dengan iman kita. Sebagaimana satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah
datang dengan wajah yang gembira bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ramai-ramai sahabat-sahabat ada, dia datang. Dia kata datangnya dia terus ke depan. Dia kata, ya Rasulullah, engkau lah aku sayang pada engkau, ya Rasulullah, dia kata. Aku sayang pada engkau lebih daripada segala-galanya kecuali diri aku sendiri. Dia kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia sayang kepada aku lebih daripada dia sayang yang lain, termasuk diri dia sendiri. Namanya sayang pada Allah nombor satu lah kan. Tapi sayang pada Rasul ni lebih daripada sayang kepada diri sendiri. Jadi ini satu yang kita kadang-kadang tak boleh nak fikir, tak boleh nak rasa. Kenapa kita jauh daripada Rasulullah SAW. Kemudian bila Sayyidina Umar Ibn Khattab mendengar apa yang Nabi sebut tadi, sallallahu alaihi wasallam, maka pada masa itu dia pun terasa fikir balik, betul lah, rupanya aku ni sebenarnya tidak akan dapat apa-apa hari ini. Tak ada hidayah, tak ada iman, tak ada Islam. Aku tak ada iman, tak ada Islam, tidak ada hidayah Allah, tidak bersama dengan kebaikan, melainkan dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Rasul, mungkin aku jadi bahan bakar api neraka. Kalau tidak ada Rasul, mungkin aku tidak ada iman. Kalau tidak ada Rasul SAW, mungkin aku tidak akan berjumpa dengan Islam. Jadi dia fikir betul, rupanya yang lebih patut aku sayang ialah Rasulullah SAW lebih daripada diri aku sendiri. Ini bila dia fikir betul, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sayang pada engkau lebih daripada segala-galanya, termasuk diri aku sendiri. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasul kata, alhamdulillah, sempurna. Keimanan kamu ni maknanya sayang tu yang telah menyempurnakan. Jadi ini nak sebut kat sini bagaimana kita selawat kepada Rasulullah SAW dengan perasaan kasih sayang. Bila kita selawat kepada Nabi dengan kita nak rasa sayang pada dia. Kalau kita sayang kat mak, kat ibu kita, kat ayah kita, sebab mak, ibu, ayah kita sayang pada kita, mak, ibu, ayah kita berjasa pada kita, ataupun kita sayang diri kita sendiri, sebab diri kita ni kita nak bahagia dengan diri kita, kita suka kat diri kita sebab kita bahagia kan. Maka sesungguhnya punca kepada kebahagiaan, punca kepada pertolongan yang besar, sebab kita kata kebahagiaan tadi ialah datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT telah menjadikan ibu kita, ayah kita, umi kita, bapa kita, abah kita tadi, yang menyebabkan kita sayang pada dia. Sesungguhnya jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih lagi daripada jasa mak ayah tadi. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam patut kita sayang lebih daripada kita nak kena sayang yang lain, termasuk diri kita sendiri. Kalau kita sayang diri kita, suka kita nak bahagia sebagainya, maka Nabi lah yang menjadi asbab kebahagiaan kepada kita dengan iman, dengan Islam, dengan dakwah yang dibuat, yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Pernah sampai dia punya kelebihan selawat ni pun terlalu banyak. Terlalu banyak kelebihan selawat. Kalau kita nak baca satu-satu banyak. Cuma satu aja. Satu ketika pernah ditanya oleh kepada seorang syekh, Syekh Ramli rahimallah. Di antara orang lama lah, di zaman-zaman Imam Al-Ghazali, zaman-zaman tu. Ini disebut di dalam Ihya Ulumuddin, kalau tak silap saya, dalam Ihya ataupun dalam kitab-kitab Al-Ghazali. Dia kata apa? Dia kata, ditanya kepada dia, siapakah yang mana lebih aku patut utamakan? Yang mana aku patut utamakan? Istighfar ataupun selawat? Nombor satu dia tanya soalan tu, yang mana patut aku utamakan? Baca Quran ke selawat? Dia tanya soalan nombor satu. Maka dia jawab, dia kata, kalau seorang yang baru nak berjinak-jinak dengan Islam, masih jauh daripada Islam, tapi baru nak berjinak-jinak, baru nak berkenalan, banyak dosa lagi, maka selawat lebih utama daripada baca Quran. Kenapa dia kata? Sebab kerana bila kita berselawat, Allah SWT akan hantar malaikat untuk, salah satunya, Allah akan menhantarkan malaikat untuk meminta ampun untuk kita. Malaikat minta ampun untuk kita. Setiap satu selawat kita baca. Ini hadis. Jadi Allah akan tingkatkan darjat kita, Allah akan hapuskan satu dosa kita, dan Allah akan ada malaikat yang akan minta ampun untuk kita. Jadi selawat ni ada banyak kelebihan. Tapi baca Quran, bila seseorang itu fasik, orang itu buat jahat ataupun dalam keadaan sentiasa menderhaka pada Allah, maka dia baca Quran, dia tengok Quran, kemudian lepas tu dia lawan pula Quran. Quran suruh bertakwa, dia buat dosa. Quran suruh jangan mencuri, dia mencuri, contoh. Jadi Quran akan laknat dia.
Maka kata Syekh, kalaulah orang tu orang yang belum lagi dekat dengan Quran, orang tu baru sangat nak dekat dengan Islam, maka suruh dia selawat. Banyakkan selawat, banyak selawat. Anak-anak kita, banyakkan selawat. Kenapa? Bila kita selawat, Allah akan tingkatkan darjat, Allah akan ampunkan dosa. Ada malaikat doakan keampunan, minta Allah, ya Allah ampunikanlah dia, ya Allah ampunikanlah dia, ya Allah. Orang yang berselawat tadi kan. Jadi, kata dia lebih baik berselawat daripada baca Quran. Tetapi bagi orang yang dah lama yang beriman, yang ingin membina diri macam kita ni, kita kena baca Quran banyaklah. Banyakkan baca Quran. Maknanya, selawat ni, hebatnya selawat ini pada Rasulullah SAW ni, dia merupakan satu fadilat yang besar. Sebab bila kita membaca Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah sampai habislah, ikutlah selawat mana pun. Jadi kat situ ada Allah. Allah berselawat ke atas Rasulullah SAW. Jadi bila kata Allahumma salli ala Muhammad, kita dah ingat dua-dua dah. Ingat Allah, ingat Rasulullah SAW. Dan di situ ada 10 kebaikan, bukan fadilat dia 10 makna daripada selawat tadi yang digambarkan para ulama satu amalan yang mana Allah tidak akan tolak. Orang berselawat ni orang tak tolak sebab disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah yang berselawat. Allah selawat pada Nabi. Mari kita minta Allah selawat pada Nabi itu. Bukanlah Allah selawat pada Nabi, Allah baca selawat macam kita. Allah selawat pada Rasulullah SAW, Allah memberikan kemuliaan pada dia. Allah menaikkan darjat dia. Dan Allah menganugerahkan sesuatu yang hebat, yang baik pada baginda Rasulullah SAW. Dan Allah memberikan kebaikan pada orang yang berselawat juga. Jadi nak sebut ke sini, selawat kita kena banyakkan. Banyakkan selawat. Siapa yang rasa dirinya banyak dosa, banyak selawat. Banyakkan selawat. Paling ringkas, sallallahu ala Muhammad. Paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu paling ringkas lah. Jadi tak apa, ringkas pun tak apa, tapi lama-lama kita akan meningkat. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, pada pagi ni kita nak sama-sama membetulkan niat kita sekali lagi, iaitu kita mengikhlaskan hati kita. Macam mana masuk ikhlas? Kita jadikan semua yang kita lakukan, semua yang hidup kita hanya untuk redha Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna salati, salat aku, wa nusuki, tumpuan aku, my devotion, fokus aku, penumpuan aku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, dan kematian aku hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya kita nak menjadikan semua yang ada pada hari ini dalam kehidupan kita lebih baik daripada semalam dalam berubudiah pada Allah. Jadi pada hari ini tuan-tuan, kita nak kira ibadah kita. Kira bukan kira banyak sikit tak. Kita nak pastikan semua yang kita lakukan tu ibadah. Apa makna ibadah? Mesti ikhlas kerana Allah. Mesti niatnya mesti kerana Allah. Kemudian dia buat tidak melampaui syarak. Tidak melampaui syarak. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita telah berbincang semalam berkenaan dengan solat. Solat ni pertahanan terakhir. Di akhir zaman inilah pertahanan terakhir. Maknanya yang kita sebut benteng-benteng tu, sama ada nak duduk kat rumah, nak baca surah Kahfi, nak amalkan surah Kahfi 10 ayat awal, 10 ayat akhir, ataupun kita nak buat apa-apa, sebenarnya benteng kita yang terakhir solat. Selagi solat itu hidup dalam kehidupan seseorang itu, dan solat itu memberi ketenangan kepada dia, solat itu membawa kebahagiaan pada dia, solat itu membawa kekuatan pada dia, itulah benteng terakhir. Ini bukan saya sebut, tapi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Islam akan jatuh satu-satu, simpulan demi satu simpulan, dan yang terakhir sekali ialah as-salah. Maknanya, kalaulah kita tidak boleh menghayati solat kita di akhir zaman ni, duduklah kat gunung, duduklah kat hutan, sembunyilah dalam gua, kita akan kalah. Kita akan kalah. Jadi sebab itu tuan-tuan hormati Allah, dalam tarbiyah Al-Mahdiyin, tarbiyah Rasulullah SAW dan tarbiyah generasi sahabat, walaupun sembahyang ataupun solat itu belum difardukan, maknanya belum berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, belum berlaku kefarduan solat, Rasul SAW dan sahabat-sahabat tiap-tiap malam solat. Tiap-tiap malam solat. Terutamanya malam hari mereka akan solat. Mereka akan solat mengikut apa yang digambarkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Dia akan solat. Jadi, nak sebut kat sini,
bahawa solat ini adalah merupakan, kita kata, pertahanan yang terakhir. Sebab itulah, kalaulah kita dan anak-anak kita, kita dan keluarga kita, kawan-kawan kita yang ada di sekitar kita, tidak boleh menjaga solat, tidak boleh menjaga solat, maka maknanya dah tak ada pertahanan dah akhir zaman. Tak ada pertahanan. Dah tak ada apa-apa dah. Maknanya Dajjal datang, Allah tak tolong dia. Ini dimaksudkan dengan simpulan-simpulan Islam yang terungkai, terurai satu demi satu. Al-awwal dikata yang pertama sekali, al-hukmu, iaitu pemerintah. Wal akhirun, iaitu yang akhir ialah as-salah. Jadi kata Rasulullah SAW, apabila solat itu terungkai, maka tak ada nak pegang apa dah. Dan tak ada nak pegang apa. Maka di sinilah kita penting untuk memastikan solat kita itu bukan sahaja terjaga, tetapi membina kekuatan. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, jangan cari kekuatan dengan ghairas solah. Ada yang lain-lain akan memberi kekuatan kepada kita. Contohnya zikrullah. Contohnya Al-Quran. Itu memberi kekuatan pada kita. Ibadah-ibadah tu. Tetapi solah ini satu yang special. Dia memang fokus pada kita dengan Allah. Dan dia boleh dilakukan sebenarnya dalam ketika mana pun. Ketika mana pun. Kalau kita tak boleh berdiri, boleh solat duduk. Tak boleh duduk, boleh berbaring. Berbaring pun tak boleh nak gerak-gerak. Tak boleh. Maka boleh guna mata aja. Main solat juga. Sampai peringkat mata pun dah tak lumpuh. Satu badan lumpuh, mata pun tak boleh berkelip. Sampai peringkat semua satu badan lumpuh, mata tak boleh kelip. Tapi otak ada lagi, boleh berfikir. Hati boleh lagi, ada lagi. Maka semayang dalam hati. Itu semayang yang paling lemah sekali. Main solat nanti boleh bayangkan tengah berdiri, tengah rokok, sujud, bayangkan dan baca. Jadi solat ni kena solat walaupun sampai peringkat dah kita kata terbaring, kena solat juga. Dan solat yang paling penting solat fardu, solat fardu. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita satu hari ni daripada pagi kita bangun, sebelum subuh ke, masa subuh ke kita bangun, sampailah kita tidur balik. Ada 5 waktu yang paling penting. 5 waktu yang paling penting yang nak kita kena jaga appointmentnya, perjumpaannya, iaitu waktu solat fardu. Solat fardu bukannya sekadar kita semayang macam mana Tok Kong, Cina semayang. India semayang. Dia buat macam-macam. Cara dia lah, ikut cara dia lah. Itu mazhab dia kan, agama dia. Tapi nak sebut sini, solat adalah appointment kita. Kita kata mesyuarat kita, perjumpaan kita, pertemuan kita khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pun kita berada. Maka sebab itulah, setiap hari itu, nombor 1 kita kena tengok, dan sudut amal, solat tu. Pastikan solat itu kita bukan sahaja jaga, tetapi setiap solat membina kekuatan. Lepas solat kita kuat. Lepas solat kita tenang. Lepas solat kita semakin mendekati perkara yang baik. Jadi apabila solat itu kita jaga, maka insya-Allah solat itu akan menjadi benteng yang terkuat buat kita yang sekarang, yang terakhir. Jadi sebab tu kadang-kadang kita ingat, kita nak selamatkan daripada Dajjal ni dengan kita lari daripada bandar. Dengan kita simpan makanan banyak-banyak. Memang tuan-tuan, saya akan cerita tuan-tuan nanti. Saya akan buka, saya akan detailkan sikit macam mana perancangan mereka Agenda 21 ni, Agenda 21. Saya akan detail, tapi malam kita buat malam sikit lah. Sebab malam orang yang tak kerja boleh dengar. Orang sekarang siang ni orang kerja, tak boleh nak ikut. Jadi malam, bila sampai satu waktu saya akan cerita tentang Agenda 21 ni, bagaimana mereka merancang COVID-19, kemudian lepas tu ada ekonomi, kemudian ada masalah weather, masalah cuaca. Memang akan ada kesusahan, akan ada kepayahan. Dirancang supaya kita susah. Jadi, apa yang boleh menyelamatkan kita? Kita ingat, kita pun simpan makanan. Rupa-rupanya, bukan makanan nombor 1. Yang pertama, kita kena betulkan solat kita dulu. Kerana itulah benteng kita yang terakhir. Benteng kita yang terakhir yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita dalam hadis yang telah saya baca semalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, insya-Allah. Baik, jadi pada semalam juga kita telah berbincang berkenaan dengan
kekuatan yang pertama, iaitu al-khusyuk. Khusyuk ni kekuatan. Dan macam mana nak mendapatkan khusyuk? Nombor satu kita sebut sebagai hudurul qalb. Kita menghadirkan hati. Hari ni kita nak sambung sikit dengan apa yang saya maksudkan dengan menghadirkan hati itu. Maka di sinilah kita nak melihat bagaimana bila kita kata nak menghadirkan hati itu, maka kita nak kena merasakan bagaimana kita perlu membina satu perasaan dalam hati kita, satu matlamat, satu tujuan, satu kehendak. Kita nak apa? Kita nak solat. Jadi bila nak solat ni, 5 waktu sehari semalam tu kita jaga. Bukan sebab kita jaga 5 waktu sehari semalam sebab kita kata itu solat fardu, tak. Tapi memang kita nak solat pada waktu tu. Memang kita nak jumpa Allah. Macam kita kata kita ada appointment dengan orang yang paling penting. Siapa orang paling penting? Mungkin bos kita. Mungkin kekasih kita. Mungkin orang yang kita sayang, yang kita rindu dah lama tak jumpa. Contohnya orang kampung, mak ayah contoh. Tak kira lah siapa. Jadi appointment tu penting. Maka kita ternanti-nanti dengan appointment tersebut. Contohnya mungkin interview. Interview. Apa interview? Nak dapat kerja. Kita dah 3 tahun. Dah banyak tahun dah. Tak ada kerja. Inilah pertama kali interview. Dan tawaran gajinya pula tinggi. 10,000 sebulan. Itu basic. Tak termasuk allowance. Masuk allowance semua mungkin sampai 30,000. Tuan-tuan mata Allah. Penting tak interview tu? Penting sangat. Jadi kita jaga, bersedia, prepare sebagainya. Maka tuan-tuan mata Allah. Nak solat ni. Kita bukan nak dapat 10,000 sebulan. Bukan nak dapat 100,000 sebulan. Kita nak dapat segala pertolongan, segala kebaikan, iaitu keredaan Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jumpa dengan Tuhan yang telah memberi kita nyawa. Kita nak bercakap dengan Tuhan yang memberi semua rezeki yang ada pada kita. Semua anak-anak kita, keluarga kita. Kita nak bertemu appointment dengan Tuhan yang menjaga kita siang malam, siap saat. Yang memberikan kepada kita segala rahmat dan rezekinya. Kita nak bertemu dengan dia. Yang maha berkuasa. Jadi penting tak appointment ni? Penting sangat. Terlalu penting. Lebih penting daripada yang lain. Walaupun Allah izin kita jamak. Boleh jamak. Tak apa. Boleh jamak. Allah izin kita kata melewatkan sedikit solat. Mungkin ada benda yang emergency ke apa. Kita lewatkan sikit. Maksudnya solat tu mungkin masuk waktu kita sembahyang lewat sikit lah, setengah jam ke sejam lepas tu kan. Masuk dalam waktu lah. Allah izin, tak apa. Tetapi hati mereka yang bermatlamatkan reda Allah, bermatlamatkan akhirat, hati dia rindu. Rindu, gelisah nak bertemu dengan Allah. Rindu nak bertemu dengan Allah. Dia rasa seronok nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perasaan. Ini tuan-tuan, ialah antara syarat untuk menghadirkan hati yang kita bincang semalam. Jadi hati kita ni memang teringin nak jumpa Allah. Sebab kita akan jumpa Allah nanti. Kita akan jumpa nanti Allah. Semua orang akan berjumpa Allah, menghadap Allah. Kita akan menghadap Allah seorang-seorang. Di Yaumul Hisab kita akan menghadap Allah. Tuan-tuan, perempuan rahmat Allah, ketika itu semua orang dalam keadaan takut yang amat sangat. Dan kecuali orang beriman. Dia takut sebab dia ada kelemahan. Dia takut sebab dia dosa. Tapi dia rindu pada Allah pada masa yang sama. Dia rindu nak berjumpa dengan Allah. Pada masa dia akan berdiri di hadapan Allah. Maka dia akan tunduk. Kata Rasulullah SAW, manusia akan tunduk di hadapan Allah. Tunduk, bongkok, sampaikan. Dia kata, kepala ni sampai ke bawah. Macam sujud. Allah perintahkan dia berdiri, dia besar sujud. Tak sanggup nak berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sanggup nak berhadapan dengan Allah. Malu pada Allah. Mana tak malu pada Allah? Masa kat dunia dia buat maksiat depan Allah. Dia lalai depan Allah. Dia malas depan Allah. Dia menentang agama Allah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa tu dia malu sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi semua pada dia. Rezekinya, makan, minum, umur. Allah bagi keluarga. Allah bagi semua pada dia. Tiba-tiba dia menggunakan nikmat yang Allah bagi untuk menentang dia. Malu. Kata Rasulullah SAW di hadapan Allah di Yaumul Hisab. Ketika berdiri di hadapan Allah, malu sampai berguguran daging-daging. Daging-daging yang ada di pipi, daging-daging gugur. Malu sangat, berguguran. Bayangkan, malu sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mereka, terutamanya mereka yang tidak pernah rasa rindu kepada Allah ketika salat.
Ketika solat, dia tak rasa rindu pada Allah, tak rasa sayang. Jadi orang yang matlamatnya, yang hatinya berhajat pada Allah, maka dia akan sentiasa rasa, ya Allah, kan, aku rindu pada Engkau, ya Allah, aku rindu pada Engkau. Rindu nak bercakap-cakap dengan Allah dalam solat. Saya ada jumpa dengan, berkenalan dengan seorang alim. Tak payahlah saya sebut nama dia. Dia ni seorang antara, kita kata, ulama-ulama Nusantara. Kalau kita tengok ulama-ulama Nusantara, ada carta, ada gambar-gambar tu, ulama-ulama Nusantara tu, dia salah seorang. Masih hidup lagi. Saya rasa dia masih hidup lagi. Dah 90-an lah, 90-an umur dia. Dia ni kalau semayang, tuan-tuan, tiap-tiap malam solat tahajud. Tiap-tiap malam solat tahajud. Bila dia solat tahajud, tuan-tuan, Allahu Akbar, dia akan baca ayat Fatihah, dia akan baca ayat. Dia akan baca sehinggalah dia rasa Allah perintahkan dia rokok. Baru dia rokok. Dia rasa cukup Allah perintah rokok, bahawa Allahu Akbar, dia rokok. Dia rokok, dia baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim, dia baca, baca doa dan sebagainya. Dia rokok dengan penuh rendah diri, tawaduk, tadaruk, dengan sepenuh kasih sayang, sepenuh rasa membesarkan Allah. Dia rokok, dia tak sanggup nak bangun daripada rokok, sehinggalah berapa lama lepas dia merasa satu perasaan untuk dia iktidal, maka dia pun bawa Sami Allahu liman hamidah. Nampak? Sayang daripada Allah, rasa rendah dirinya pada Allah, tingginya, kan, besarnya, agungnya Allah, sampai dia rokok, dia baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Contoh kita baca tu, doa tu kan. Dia baca sampai dia puas hati, kan. Dia rasa Allah perintahkan dia berdiri pula, iktidal, dia pun iktidal. Sami Allah. Lepas tu dia baca, lepas tu dia duduk sujud pula. Sujud pun sama. Dia baca selama lama, tuan-tuan. Sampailah dia merasai bahawa Allah SWT mengizinkan dia bangkit daripada sujud, baru dia Allahu Akbar. Ini orang yang menghayati solat, tuan-tuan. Dia semayang seorang-seorang, dia punya lama, tuan-tuan. Bayangkan orang yang sayang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nak gambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya sembahyang itu satu kekuatan kepada kita, sekiranya ada dalam hati kita hajat-hajat, niat-niat untuk kita bertemu dengan Allah. Niat. Sebab tu, tuan-tuan, saya nak ajak diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama nak timbulkan satu perasaan. Apa perasaan tu? Perasaan rindu pada Allah. Rindu kepada Allah. Walaupun kita tak rindu pada Allah. Walaupun kita tak rindu Allah. Hati kita ni masih sayang dengan maksiat. Tapi kita nak tanam. Aku rindu ke Allah. Aku rindu ke Allah. So, apa tanda kita rindu pada Allah? Kita bergegas bila bersolat. Masuk waktu kita gegas. Solat. Kalau tengah meeting tu, kalau boleh berhenti. Kalau tak boleh berhenti, tak apalah. Tapi maknanya dalam waktu solat, kita solat secepat yang mungkin. Dan kita solat dengan perasaan rindu pada Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Orang yang ada perasaan rindu pada Allah ini ialah orang-orang yang akan mendapat keampunan daripada Allah. Bukan saja di sini, insya-Allah di hadapan dia nanti di yaumul mahsyar. Di yaumul mahsyar, sebelum seseorang itu dihisap, maka Nabi akan gambarkan Allah akan berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman, adakah kamu suka pada pertemuan aku, pada pertemuan pada hari ini di padang mahsyar? Maka orang beriman akan jawab, ya Allah, aku suka ya Allah akan pertemuan ini ya Allah, tetapi kami banyak dosa ya Allah, kami banyak kelemahan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berfirman, aku wajibkan pada aku untuk mengampunkan orang-orang yang sayang pada aku, orang-orang yang rindu pada aku, orang-orang yang walaupun dia ada kelemahan, tapi dia mengaku dia hamba Allah, dia sayang pada Allah, dia mengagungkan Allah. Hari ini aku ampunkan dia. Bila Allah ampunkan dosa, maka masuk syurga. Masuk syurga, tuan. Tanpa hisap. Jadi, di mana tempatnya, tuan-tuan? Di dunia ni lah kita nak mulakan dengan solat. Di dunia ni. Jangan kita tunggu sampai depan sana. Kita ingat, kita cakap je. Sebab tu nak kena latih. Dan untuk itu, tuan-tuan,
Macam mana nak dapatkan perasaan itu? Kita hanya boleh dapat perasaan itu sekiranya kita tanam dalam diri kita satu perasaan cintakan Allah, cintakan akhirat. Ni kita dah sebut rawatannya sebenarnya. Pada hari ini kita sambung sikit lagi tuan, iaitu rawatan yang kedua. Rawatan yang kedua untuk kita menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah tidak lain dan tidak bukan kita kena mu'alajah al-uyub. Ini kaedah disebut mu'alajah al-uyub. Kita kena merawat keaiban. Merawat keaiban. Jadi tajuk mu'alajah al-uyub ni dia ada satu tajuk. Dia ada satu tajuk. InsyaAllah saya akan buat tajuk itu kemudian sikit. Tapi nak sebut pada hari ini sekadar mukadimahnya. Sebenarnya dunia yang ada dalam hati kita, yang kita sayang, yang kita fokus, yang kita tumpukan tadi, yang kita puja, yang kita puji, dunia yang ada dalam hati kita, nafsu yang kita rajakan dia, kita ikut dia, maka itu semua adalah bebanan. Beban, tuan. Beban kita. Kalau tuan-tuan fikir, nak naik, nak keluar daripada kereta, nak keluar daripada rumah, nak masuk kereta, tuan-tuan pikul, katakanlah 100 kilo. Beras guni 100 kilo. Mungkin kalau kita tak mampu, katakanlah 50 kilo. 20 kilo, ikutlah yang kemampuan. Kita pikul, katalah 50 kilo. Kita pikul beras 50 kilo. Beban tak? Beban. Kita bawa masuk kereta. Kemudian bawa pergi pejabat. Lepas pergi pejabat, kita nak naik ke pejabat. Mungkin tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Nak naik atas tu, kita pikul 50 kilo. Naik atas. Kalau naik lift, tahan sikit. Kalau naik tangga, lagi berat. Tuan-tuan rahmati Allah, hazard dunia. Itulah dunia. Hakikat dunia beban kepada kita. Bukan beban kepada fizikal. Pak fizikal ni dunia. Beban kepada hati kita, roh kita. Beban kepada jiwa kita. Maka lagi banyak dunia yang kita masukkan dalam hati kita. Lagi banyak kasih sayang yang kita berikan, yang kita curahkan kepada dunia yang akan kita tinggalkan, maka lebih berat bebanan kita. Tuan-tuan, lebih berat bebanan kita. Jadi di akhirat nanti, dunia yang ada dalam hati kita, yang kita nak bawa jumpa Allah, itulah bebanan. Ibaratkan kita bawa tadi 100 kilo. Tetapi sebenarnya lebih berat daripada 100 kilo. Lebih berat daripada 100 kilo. Sebab tu tuan-tuan, satu perkara yang kita sayang daripada dunia, lebih daripada kita sayang Allah. Satu perkara, tak kiralah apa bendanya. Yang kita sayang kepada dunia tadi lebih daripada Allah, maka perkara itu yang akan menjadi bebanan kepada kita di hadapan Allah. Inilah yang akan menyebabkan kita malu, tuan-tuan. Malu besar. Bila duduk depan Allah ni, dah berdiri depan Allah ni, kita akan melihat kitab melayang. Kitab yang ditulis kepada kita, digambarkan Rasul akan datang kepada kita. Sama ada datang daripada sebelah kanan, sebelah kiri, belakang atau depan. Masa tu dah takut dah. Malu kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Rupanya kita menghadap Allah, Tuhan yang memberikan segala-galanya pada kita, yang menjadikan kita, tiba-tiba kita tak sayang dia. Ada benda lain yang kita lebih sayang daripada Allah. Malu sangat, tuan. Malu pun dah satu azab dah. Jadi sebab tu tuan-tuan hormati Allah, apa yang kita kena buat? Antara proses tarbiyah Rasulullah SAW ialah disebut mu'alajah. Kita nak merawat keaiban kita. Keaiban-keaiban kita. Antara keaiban tu ialah dunia yang menjadi beban yang kita sayang, yang kita cinta. Sedangkan dunia itu sebenarnya adalah merupakan, kita gambarkan ini sebagai kita kata bebanan. Dan sebagai sesuatu yang akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan benda yang, kita sayang benda yang kita akan tinggalkan, tuan-tuan. Baik. Ya sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah SWT. Nombor satu, dalam usaha kita untuk menghadirkan hati kita, selain daripada kita nak menanam tadi keimanan, akhirat lebih baik, akhirat lebih utama, akhirat lebih kekal. Kita sebut tadi tentang membina tujuan hidup kita satu-satu hanya mardatillah. Tujuan hidup kita hanya satu-satu untuk mendapatkan redha Allah. Jadi bukan itu yang pertama. Yang kedua ni ialah kita kena buang mu'alajah. Kita kena merawat al-uyub, keaiban-keaiban kita. Nombor satu, keaiban kita sayang dunia. Nombor satu. Nombor satu, keaiban kita cinta dunia. Termasuk cinta diri kita sendiri. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmati Allah SWT, sebagaimana saya sebut tadi, mu'alajah ni satu tajuk. Saya akan buat tajuk ni, mu'alajah al-uyub ni, dia ada tajuk dia. Dia ada dia punya ni, dia punya perkara dia yang kita kena sebut. Cumanya untuk pada hari ini kita kena lihat, kita nak buang segala perkara yang membebankan
solat kita tadi. Kita nak buang. Bukan buang maknanya kita tinggalkan dari sudut fizikal. Fizikal kita tak boleh tinggalkan tuan-tuan. Contohnya kita bekerja, berhenti kerja. Sebab nak solat, berhenti kerja. Tak boleh. Sebab bekerja itu sebahagian daripada ibadah. Tapi maksud sini ialah sayang kita pada dia, dekat dalam hati, perasaan kita. Ya, sebab itulah tuan-tuan, untuk memulakan proses itu, rawatan untuk mu'alajah tadi, maka kita kena membuang kerosakan, keaiban dalam jiwa kita dulu sebelum yang fizikal. Apa yang dalam jiwa kita? Contohnya tuan-tuan mata Allah, nak gambarkan tadi, seperti dalam hati kita ni ada perbualan. Perasan tak? Kita perasan tak dalam hati kita ada perbualan? Kita berbual, kita berbisik. Kan? Jumpa seorang tu, saya kata, dia ni nampak macam poyo, kita kata poyo, bahasa orang muda kan, poyo lah dia. Kita tak cakap tapi hati kita cakap. Ataupun kita kata, ustaz ni nampak bagus tapi rupa-rupanya, kita bisik kan, bisikkan. Jadi mu'alajah yang kita maksudkan untuk menghadirkan hati di sini, kan, rawatan yang kita perlukan keaiban kita ialah sebenarnya nombor satu, kita bercakap, kita berbisik, kita bermunajat, kita berbual selalunya pada diri kita. Tetapi kita nak latih supaya bercakap, berbisik pada Allah. Bila kita berbisik tu, kita kan bukan bisik dengan diri kita. Kita sedang bercakap dengan Allah. Ini kita nak merawat keaiban hati yang nombor satu, dia tinggalkan Allah dalam perbualan dia. Sedangkan hati itu bercakap, Allah mendengar, Allah mengetahui. Macam mana lidah bercakap, Allah tahu. Tapi bila kita cakap, orang lain pun tahu. Kita rasa orang lain dengar kan. Tapi nak sebut sini, hati kita bercakap, kita rasa orang tak dengar. Tapi Allah tahu. Maka sebab itulah tuan-tuan, apa dia punya proses dia, kita nak kena buat. Ni saya kumpulkan daripada ulama'-ulama' kita. Saya sebut, Alhamdulillah, berkesempatan bertemu dengan mereka yang telah melalui tarbiyah. So, nak mentarbiyah ni kena dia kena lalu tarbiyah tuan. Saya jumpa dengan orang-orang yang tarbiyah, Alhamdulillah. Kan? Contohnya Muta'al Al-Jabari rahimahullah 11 tahun dalam penjara ketika di Mesir tuan. 11 tahun. Sempat bertemu dengan dia, alhamdulillah. Banyak saya belajar daripada dia. Antaranya lah, banyak lagi lah, ramai lagi. Tuan-tuan, antaranya lah dia menyuruh kita melatih. Kita nak kena latih hati kita ni supaya berzikir. Hati kita ni berzikir secara sedar. Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, contohnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, contohnya dalam kitab Al-Fawaid, dia kata apa? Dia kata zikir ni ada lidah, ada hati. Ada lidah, ada hati. Ada orang bercakap la ilaha illallah, lidah, tapi hati dia tak rasa apa-apa. Dia kata, jadi lidah sebagai permulaan. Kemudian dia kata, yang kedua ialah lidah dan hati berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati pun sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama macam mana lidah sebut. Ini dua-dua berzikir. Kemudian selepas tu, dia kata, ada masanya lidah tak boleh berzikir, hati boleh berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi lidah dia bercakap. Lidah dia makan, minum. Tapi hati dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan pernah jumpa dengan orang macam itu tak? Kalau tuan-tuan jumpa pun tuan-tuan tak tahu. Dia cakap dalam hati, mana kita tahu, kita tak dengar kan. Tapi itulah. Jadi kemudian, jadi bila kita solat tu, maknanya bila kita solat, maka apabila kita menyebut Allahu Akbar, kan masa tu kita baca apa? Takbiratul ihram tu kita berniat kan, lintasan. Kita niat lintasan je. Tetapi dalam hati kita pun sebut Allahu Akbar. Habis macam mana nak baca niat lafaz tu semua tu kan? Sebenarnya tuan-tuan tu lintasan aja. Tapi tak apalah, kalau tuan nak baca pun tak apa, bacalah. Nak baca lafaz dalam hati tu, niat tak apalah, bacalah. Tak apa, kalau kita dah biasa je tak apa, tak ada masalah, baca. Tapi nak sebut, bila kita membaca sesuatu, kita baca dengan lidah dan kita baca dengan hati. Contoh, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Fatihah. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita ikut sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya apa yang lidah baca, hati baca sama. Lidah baca, hati baca. Bila lidah kata Allahu Akbar nak rokok, hati pun Allahu Akbar nak rokok juga. Kita baca. Boleh tak? Boleh tak? Boleh.
Kalau tak boleh tuan-tuan, maknanya ada something wrong dengan hati kita. Saya pernah mengajar sekali di Sungai Buloh. Saya tengah cakap-cakap macam itu, saya kata, mari kita belajar zikir dengan hati kita. Zikir dengan lidah, zikir dengan hati. Tiba-tiba, seorang makcik angkat tangan. Makcik tak boleh berzikirkan hati. Tak boleh. Dia boleh sebut lidah lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hati dia tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Saya kata dengan dia, makcik, macam tak boleh? Tak boleh. Dia kata, subhanallah. Itu ada gangguan. Ada setan banyak dalam hati dia. Dia kena buang ilmu-ilmu jahat, ilmu khurafat bidoah kan, yang telah menguasai hati. Tapi alhamdulillah kan. Jadi latihan kita tuan-tuan, bila kita nak menghadirkan hati, yang disebut menghadirkan hati dari sudut kan, kita kata imam-imam tazkiyah nafs, pembersihan jiwa ni, bila kita sebut Fatihah, lidah kita sebut, hati kita pun sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati kita pun sebut juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama lah, bukan lidah betul hati tak, sama-sama baca serentak lah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia pun sebut Maliki Yaumiddin. Sama. Jadi bila kita boleh memastikan lidah kita baca, hati pun baca sama. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama-sama baca, sama-sama serentak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, contohnya kita baca. Hati pun baca. Maksudnya lidah baca perlahan-lahan. Kan? Kalau kita tasbih tu kita tak baca kuat-kuat, baca pelan-pelan, tapi hati baca. Yang penting hati baca. Maka bila hati baca, lidah baca ataupun lidah baca perlahan pun tak apa, hati baca, maka itulah disebut kan, menghadirkan hati. Ini minima dalam menghadirkan hati. Minima. Maksudnya bila solat, hati kita tak mau bercakap benda lain. Hati kita tak mau diam sahaja. Menganggur. Sebab hati yang menganggur akan ada sesuatu yang masuk. Hati ni, bila dia menganggur, dia tak ada buat apa-apa. Duduk diam aja. Tengah semayang dia diam aja. Lidah aja cakap. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lidah cakap alhamdulillahirabbil alamin. Lidah cakap, hati tak cakap apa, menganggur. Maka hati akan diganggu oleh syaitan. Akan ada dunia yang masuk, akan sesuatu yang bercakap, mesti akan ada. Dia tak boleh menganggur. Jadi hati kena cakap sama. Ini salah satu latihan kita untuk menghadirkan hati. Dan daripada dalam konteks kita kata tazkiyah nafs, pembersihan jiwa, dimasukkan rukun batin untuk kita ni ialah kita menghadirkan hati kita. Jadi maknanya kita kena sebut. Tuan-tuan, ini kaedah yang kita kena latih. Jadi apabila kita dah mula latih yang itu, di dalam solat kita, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, contohnya, hati kita pun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca sama, hati baca. Ini peringkat awal, maka sudah tentulah bila kita keluar daripada solat. Bila keluar daripada solat, kita pun mula baca, kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil-sambil berjalan. Bila dah habis solat ni, sambil berjalan, bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita pun ikut sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir yang bersama hati dan lidah tadi, itulah disebut zikir yang ada kehadiran hati. Ini baru peringkat pertama, tuan-tuan. Dia ada banyak peringkat. Kalau setengah-setengah ulama menggambarkan hati kita ada 7 lapis. Ada 7 lapis hati, tuan-tuan. Setengah-setengah ulama yang mengkaji lah, ulama-ulama yang mengkaji ni, yang ulama dululah, Imam Ghazali, sampai kata ada 7 lapis hati. Maka setiap lapis hati tu dia ada dia punya kekuatan dia. Sebab itulah, kalau kita dah biasa berzikir contohnya, contohnya kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah kita boleh baca la ilaha illallah tu satu je. Tapi hati kita boleh baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada masa yang sama, hati kita boleh istighfar. Ada 2 zikir at the same time. Mungkin tuan-tuan pernah berhadapan, pernah merasai itu. Ataupun kita dah banyak biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga hati kita yang paling dalam, lub dipanggil, hati yang paling dalam, yang paling dalam tu dah sebut dah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak henti-henti, tidak henti-henti menyebut la ilaha illallah. Lepas tu kita nak ubah baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad, hati kita akan baca Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah berjalan, Allahumma salli ala Muhammad berjalan juga. Ada 2 zikir dalam hati, tuan-tuan.
Kita tak pernah rasa macam tu kan? Sebab kita zikir kat lidah saja. Ada orang dia boleh zikir sampai 3-4 sebutan serentak dalam hati. Sebab hati ni luar biasa. Kekuatan hati ni luar biasa. Tetapi hari ni hati kita sakit, hati kita mati. Jadi sebab tu hati kita ni menyebabkan solat kita pun jadi tak rasa apa-apa. Kita solat tak ada rasa kekuatan, tidak rasa ketenangan, tak rasa kebahagiaan. Solat tak bahagia. Pelik tuan-tuan, orang yang solat tak tenang, pelik. Orang yang solat tak bahagia, pelik. Orang yang solat makin lemah, makin penat, pelik. Pelik tuan-tuan. Kepada orang beriman. Tapi kepada orang biasa, tak pelik lah. Tak pelik. Sebab solat beban. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena melihat. Ini latihan-latihan dalam tazkiyah nafs, dalam pembersihan jiwa. Yang kita kena lakukan. Jadi apabila kita mula melatih hati kita untuk berzikir. Ataupun bercakap macam mana yang sepatutnya kita bercakap di hadapan Allah. Dengan penuh rendah diri, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh merasa keagungan pada dia, maka pada ketika itu, solat kita akan ada kekuatan untuk menghadirkan hati kita. Maka di sinilah kita melihat, barulah akan mula kita merasai ketundukan jiwa. Dan apabila kita boleh menundukkan jiwa kita, tuan-tuan, maka ketika itu baru kita boleh rasa seronok solat ni, tuan-tuan. Ni level yang seterusnya. Level yang pertama kita baca aja, baca dulu. Bukan lidah, baca hati baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Contoh, hati kita baca. Lidah baca, tapi hati baca. Hati baca. Bila hati baca, tuan-tuan, mula-mula latih kita baca ikut apa lidah baca. Lama-lama nanti, bila kita dah biasa tu, hati kita akan tersentuh dengan bacaan tu. Bila baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati kita rasa gembiranya, puji Allah. Hati kita rasa bangganya, boleh puji Allah. Hati kita rasa rendah diri pada Allah, Rabbul Alamin. Hati kita rasa. Hati kita rasa sayang pada Allah. Hati kita rasa hebat agung Allah. Hati kita boleh rasa takjub dengan kebesaran Allah. Maka dia pun rendah diri, tawaduk. Dia pun rasa fakir, tadaruk. Tuan-tuan, ini hati rasa. Hanya hati yang hidup boleh rasa. Jadi kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bila Ar-Rahmanir-Rahim tadi, kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Kan? Hati rasa, Ya Allah, Engkau ni betul-betul penyayang, Engkau betul-betul pengasih. Hati rasa, tuan-tuan. Ini bukan kita sebut rasa, tapi ini peringkat kedua. Selepas kita dah mula latih diri kita dengan menyebut apa yang disebut oleh lidah, maka hati kita akan mula merasai itu yang solat kita bertambah khusyuk. Bertambah khusyuk dengan kehadiran hati. Tapi hari ini tidak ada, kita tak buat ni. Sebab tu bila kita sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Kita baca Fatihah sebab elok semua. Okey, contohnya, kita kata dari sudut rukun-rukun cukup, tapi hati kita tidak dikesani. Sebab tu tuan-tuan, hari ini ramai orang sembahyang. Kata Rasulullah SAW, ramai orang sembahyang, tapi jangan dapat letih. Memang letih, sebab semua letih. Kan? Tidur dululah, letih. Tidur dulu, letih. Kan? Makan dululah, kan? Lapar. Dia tak rasa rindu sembahyang tu. Tak rasa rindu nak jumpa Allah. Tak rasa. Ini kita lah. Jadi sebab tu tuan-tuan hormati Allah SWT. Maka sebab itulah, tuan-tuan, maka kita hendaklah merasakan bahawa solat adalah merupakan satu jalan untuk membina ketenangan. Barulah hati jadi tenang. Kita ada masalah, kita pun solat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, pernah tak kita kira berapa kali kita sebut Allahu Akbar? Allahu Akbar. Waktu nak rokok, Allahu Akbar. Berapa kali kita baca, tuan-tuan? Bukan sekali, dua, banyak kali. Nak sebut sini, tuan-tuan. Tidakkah bila kita merasa Allahu Akbar itu, kita ada masalah? Apa masalah kita? Anak-anak sakit. Apa masalah kita? Kan, kita ada hutang. Apa masalah kita? Kan, kita dibuang kerja. Apa masalah kita? Kita tak ada makanan, minuman. Tak ada makan, tak ada apa-apa. Kita punya masalah tu besar. Kita rasa besar. Sampai apa? Sampai kita rasa nak bunuh diri. Wa'iyazbillah min zalik. Setengah-setengah orang ada masalah sampai nak bunuh diri. Sedangkan bila dia solat, dia kata Allahu Akbar.
Allah ni maha besar, lebih hebat daripada masalah tadi. Tapi kita rasa masalah tu besar. Sehingga sampai peringkat kita rasa lemah, kita rasa letih, kita rasa sedih, kita rasa takut. Kenapa? Sebab kita nampak masalah tu besar. Sedangkan dalam solat, kita sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah lebih besar daripada masalah ni. Dan masalah ni ada pun sebab Allah izin berlaku pada kita. Maka tidakkah itu cukup untuk menyelesaikan masalah kita? Bila kita ada Allah yang menjadi pegangan kita, pergantungan kita, pengharapan kita. Allah yang menjadi pelindung kita. Tidak cukupkah Allahu Akbar menjadikan kita boleh selesaikan masalah kita? Kita boleh berhadapan dengan kelemahan kita? Tidak cukupkah itu? Sebenarnya lebih daripada cukup. Cuma hati kita tidak merasai tadi. Kita tak latih hati kita untuk hadir dalam solat. Sehingga akhirnya kita solat kosong. Kita semayang, boleh lagi kita kata takut dengan masalah kita. Orang, sebab tu Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dia sedih, bila dia rasa takut, bila dia rasa bimbang, bila dia rasa ada kegelisahan, dia akan solat. Sahabat-sahabat pun solat. Siapa nama sahabat tu? Allah SWT. Namanya tak terkeluar tuan. Dia kena tangkap dengan kafir musyrikin di Mekah. Kemudian dia ditangkap dan kemudian nak dihukum bunuh. Apa hukuman bunuhnya? Dia ikat di tengah halayak ramai. Saya tak ingat nama sahabat ni. Dia ikat di tengah halayak ramai dan kemudian selepas tu dia dah ikat kan, kemudian dia kata akan dibunuh. Maka akan dipotong. Badan dia akan cincang-cincang. Dan kemudian akan ada panah. Dia akan panah kat mana nak panah. Tapi panah bagi seksa. Kemudian dia kata, mahu tak aku menggantikan kau dengan Muhammad? Katakan kau turun, Muhammad di situ. Aku lebih rela aku mati daripada Muhammad. Kata sahabat. Saya tak ingat nama sahabat ni. Kemudian, sahabat, adalah perbualan dia. Apa permintaan kamu terakhir? Dia kata, aku minta kalau kamu izinkan, kau nak bunuh aku, bunuhlah. Kamu nak siat-siat, aku siatlah. Tapi aku minta kalau boleh, kau izinkan aku nak solat sekejap. Solat 2 rakaat. Minta solat, minta izin solat tuan-tuan. Maka kafir Quraisy ni kata, okey, solat. Dia solat. Dia pun solat. Allahu Akbar. Ni nak mati ni, nak kena bunuh ni, nak kena bunuh. Dah keliling, semua kafir musyrikin dah keliling dia. Allahu Akbar, dia semayang. Orang semua tengok dia semayang. Sehingga orang tengok semayang itu pada hati terasa. Ya Allah, ya Allah. Ini dia cerita sendiri oleh salah seorang daripada yang ada pada tu, yang dia kata apa? Dia tersentuh. Akhirnya dia habis solat, maka dia kata, okeylah sekarang kau buatlah apa kau nak buat pada aku. Maka dia kata, sekiranya tidak aku takut kamu berfikir aku ni takut pada kamu, maka tentu aku panjangkan solat aku sebab aku rasa seronok, bahagia ketika solat. Dia bahagia, tapi dia kata, oleh kerana aku bimbang ketika kau cakap orang Islam ni penakut, pengecut, sembahyang lambat-lambat, saja macam itu, maka aku sembahyang sekadarnya. Tuan-tuan rahmat Allah, solat menjadi kekuatan pada kita. Solat memberi ketenangan pada kita. Solat memberikan kebahagiaan kepada kita. Tetapi adakah kita rasa sekarang? Kita rasa bahagia bila kita balik rumah, jumpa anak-anak isteri, jumpa suami, kita rasa bahagia. Kita rasa bahagia jumpa mak ayah kita, rasa bahagia. Rasa bahagia dapat gaji, dapat untung, kita rasa bahagia. Rasa seronok, rasa tenang, rasa bahagia. Tapi pernah tak kita rasa bahagia apabila kita bersolat pada Allah? Rasa tenang. Tuan-tuan, hati kita tidak bersama dengan solat. Hati kita tidak bersama dengan solat. Sebab tu kita kena faham akan hal ini. Maka solat sebenarnya membina kebahagiaan. Sebab tu tuan-tuan kita kena latih. Mulakan dengan apa yang saya sebut tadi. Iaitu kita baca dengan lidah kita, baca dengan hati sekali. Hati baca. Maka sebab tu solat kita dia tak akan jadi kelang kabut. Dia tak akan jadi kelang kabut. Dia akan jadi tenang, relax. Kan? Kemudian akan penuh kebahagiaan. Dan selepas peringkat kedua, selepas kita mula baca tadi, tuan-tuan, ini semua orang boleh buat. Peringkat kedua dia akan merasai. Ini ada lagi di bawah-bawah lagi, nanti insya-Allah kita akan bincang tentang bagaimana kita nak merasai perkara-perkara yang sepatutnya kita rasa. Dan daripada sinilah tuan-tuan, sesuai dengan apa yang Allah SWT firmankan kepada kita berkenaan dengan orang beriman, yang mana hati mereka akan tenteram. Dan akan tenteram. Tatma'innul qulub
Kan? Ala bizikrillah tatma'innul qulub, dia akan tenteram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi sebab tu nak sebut kasih tuan-tuan, maka kenapa hati kita tidak tenang? Kerana hati kita tidak berzikir kepada Allah. Kita lidah sahaja yang berzikir. Melihat kita, saya nak ambil sikit-sikit masa lagi tuan-tuan. Salah seorang daripada ulama salaf telah berkata, apa dia kata? Sungguh kasihan orang-orang yang cintakan dunia. Kesian pada orang-orang yang cinta kepada dunia. Mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia. Mereka akan tinggalkan dunia. Padahal mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia ni. Jadi kesian orang-orang yang sayang dunia ni, dan mereka akan tinggalkan dunia, tapi mereka belum merasai nikmat yang paling besar yang ada dalam dunia ni. Maka di kalangan mereka bertanya, apakah nikmat yang paling besar itu? Dalam dunia apa nikmat paling besar? Maka orang alim itu berkata, cinta kepada Allah. Sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa tenang ketika mendekati Allah. Tenang ketika mendekati Allah. Serta merasa bahagia ketika mengingati Allah. Ketika berzikir pada Allah dan taat kepadanya. Bahagia ketika berzikir dan taat. Buat baik, berzikir, rasa bahagia. Hati rasa bahagia. Tenang ketika kita menghampiri Allah. Dan merasa cinta, merasa tenang ketika mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini digambarkan bahawa inilah merupakan nikmat yang paling besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, hari ini kita ingat nikmat kita makan sedap, makan tom yam, makan sate. Itu nikmat paling best. Ataupun kita kata nikmat paling best ialah bila kita dapat duit, dapat belanja-belanja, dapat gaji, ataupun kita meniaga untung. Bila orang datang ada keuntungan, kita rasa itulah nikmat bahagia. Rupa-rupanya tuan-tuan, itu bukan kebahagiaan. Itu adalah ujian. Itu adalah ujian pada orang beriman, terutamanya itu ujian tuan-tuan. Bahagia bila kita rasa tenang mendekati Allah. Bila kita rasa seronok, bahagia bila melakukan zikrullah, melakukan taat pada Allah. Kita rasa bahagia kita buat sesuatu yang Allah SWT redha pada kita. Maka inilah digambarkan oleh, kalau tak saya tak ingat nama dia ni, ulama ni. Dan salah satu daripada ucapan yang masyhur Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata apa? Sesungguhnya di dunia ini ada jannah. Dekat dunia ini ada syurga. Dunia ni ada syurga tuan-tuan. Siapa-siapa yang belum masuk ke dalam syurga di dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga di akhirat. Siapa yang tak masuk dalam syurga dunia, dia tidak akan masuk syurga akhirat. Maka apakah syurga dunia itu? Maka dia kata syurga dunia itu adalah apabila seseorang itu dapat tenang dan bahagia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga dunia itu apabila seorang itu rasa bahagia bersama cinta dia. Dia kenal Allah, makrifat Allah, kenal Allah, dia sayang Allah. Itulah kebahagiaan. Itulah syurga di dunia. Syurga di dunia tuan-tuan. Ada seorang Syekh Dr. Ali Jarishah. Dr. Ali Jarishah rahimahullah. Dia salah seorang pimpinan gerakan Islam di Iraq. Kalau tak silap saya di Iraq atau di Mesir, di Iraq kot. Lama dah meninggal, dia dah meninggal. Ali Jarishah. Dia kata satu hari dia kena tangkap dengan rejim sosialis. Kena tangkap. Bila dia kena tangkap, aku dipenjarakan. Jadi kami sedang menunggu giliran untuk diseksa. Kami sedang menunggu giliran untuk diseksa. Jadi tunggu giliran tu nak masuk dalam bilik interogasi. Interogasi ni dipukul apa semualah. Jadi dia kata ketika menunggu tu lama sangat menunggu sampai waktu nak masuk maghrib. Nak masuk maghrib. Masa tu petang, lepas asar tu nak masuk maghrib. Kemudian dia kata dia melihat langit, dia kata aku melihat langit semakin lama semakin gelap. Maknanya nak malam lah. Dan aku melihat keliling sekelas semua orang beratur panjang nak menunggu dia soal. Lepas tu seorang lah masuk, dia pukul apa semualah. Kemudian ni dalam penjara, dia sebut dalam penjara. Kemudian dia kata, kemudian aku bercakap dengan Allah. Dia bercakap dengan Allah. Dengan hati dia. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, ya Allah. Sesungguhnya aku hari ini berpuasa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui bahawa aku berpuasa hari ini.
Kemudian dia kata apa? Ya Allah, aku tak nampak barang-barang ataupun makanan ataupun air boleh untuk berbuka. Dia mengadu ke Allah. Aku puasa, tapi aku nak buka tak ada makanan. Kita pernah berpuasa kan? Pernah tak kita mengadu ke Allah? Dalam hati kita. Orang lain semua tak tahu. Dia cakap dalam hati. Dia kata, aku bercakap dalam hati aku. Aku cakap dengan Allah. Dia kata, ya Allah, aku puasa hari ini. Kemudian tak ada makanan untuk berbuka, ya Allah. Tak ada air nak minum. Tapi aku reda, ya Allah, aku reda. Dia cakap macam tu. Tiba-tiba dia kata, ada orang pegang bahu dia. Ada orang pegang bahu dia. Pegang bahu dia. Kemudian dia kata, rupanya warden, salah seorang yang jaga penjara tu. Yang jaga penjara tu. Kemudian dia kata, kamu berpuasa? Warden tu tanya dia, kamu berpuasa? Ramai orang banduan ada. Dia tanya ke dia, kamu berpuasa? Maka dia mengangguk. Macam mana dia tahu aku puasa? Dia mengangguk. Dia bagi satu piring korma. Korma tuan. Dengan air. Bagi satu piring korma dengan air. Nah, makan, kata. Menangis dia, tuan-tuan. Dr. Ali Jarisha. Dia kata apa? Rahimallah. Dia kata, macam mana dia tahu? Dia pun bercakap dengan Allah. Ya Allah, aku hanya mengadu pada engkau. Nak melepaskan perasaan aku. Tapi engkau maha pengasih, maha penyayang. Bagi korma. Dengan air. Diberi oleh warden yang tukang pukul ni, tuan-tuan. Warden yang nak interogasi ni, yang nak pukul ni. Kemudian dia kata, ya Allah, sesungguhnya Allah melepasi tembok penjara. Melangkaui hati mereka yang jahat. Kuasa Allah melampaui kejahatan manusia. Warden bagi dia. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, dia kata itulah makanan aku yang paling sedap dalam penjara. Ketika aku tangkap penjara ni, inilah makanan yang aku rasa paling sedap sekali. Makanan yang Allah bagi pada aku. Tuan-tuan, kita tak merasakan nikmat boleh bercakap dengan Allah. Nikmat boleh merasai kasih sayang Allah. Kita tak rasa, tuan-tuan. Sebab tu kata Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah tadi, dia kata apa? Sesungguhnya dalam dunia ini ada syurga. Dan syurga, kalau orang tu tak masuk syurga ini, maka akhirat dia tak masuk syurga yang ada di akhirat. Iaitu apa dia? Mengenal Allah, kenal Allah, sayang Allah. Ini syurga, bahagia. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita nak mulakan dengan latihan. Latihan apa? Latihan, kita nak kena mula dah berzikir pada Allah dengan lidah, berzikir dengan hati. Jadi bila kita solat nanti, insya-Allah, salah satu latihan untuk kita kata menghadirkan hati, kita baca Fatihah, lidah, hati pun baca sama. Baca sama-sama. Jadi bila kita baca tu, mudah-mudahan Allah akan melembutkan hati kita. InsyaAllah sebenarnya zikir ni dia banyak lagi. Tapi ini salah satu. Jadi insyaAllah pada hari ini kita telah pun insyaAllah cuba kita menghuraikan tentang hudurul qalb, menghadirkan hati. Dan kita sudah betul bahawa rawatan pertama kita kena ada suatu matlamat yang jelas. Satu matlamat yang jelas bahawa hajat kita hajat pada Allah, hajat pada akhirat. Jadi solat ini pintu masuk untuk Allah, pergi kepada Allah, mendapat redha Allah, mendapat akhirat dari pintu masuk solat ni. Jadi kita kena betulkan matlamat kita, hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita. Yang kedua yang kita kena buat ialah kita kena mu'alajah. Kita kena merawat keaiban kita. Apa keaiban kita? Kita sayang selain daripada Allah itu lebih daripada Allah. Ataupun kita sayang selain daripada Allah sama macam mana kita sayang Allah. Sama. Jadi itu adalah keaiban. Itu adalah kelemahan. Maka kita kena rawat dia. Macam mana nak rawat? InsyaAllah tajuk tu kita akan bincang nanti. Tapi nak sebut kat sini, kita mulakan dengan kita menghadirkan hati, menghadirkan hati menghadirkan zikrullah dalam hati kita. Menghadirkan zikrullah dalam hati kita, kita bercakap-cakap dengan Allah, berdialog dengan Allah. Jadi kita lepas ni bercakap-cakap, bisik-bisik dalam hati, sebenarnya kita sedang bercakap dengan Allah. Kita nak rasa macam tu. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi bila kita bercakap tu, maka kita pun bercakap dengan tawaduk, rendah diri. Sebab tu bila kita solat, bila kita baca lidah baca, hati pun baca sama. Hati baca sama. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dan hati pun baca juga Bismillahirrahmanirrahim, macam itu. Jadi kita baca Subhana Rabbiyal A'la,
Subhana rabbiyal a'la. Jadi sentiasa hati kita ni tidak dibiarkan menganggur ketika solat. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah tak jadikan dosa kita, kelemahan kita, keaiban kita sebagai penghalang kepada hidayah, penghalang kepada taufik, penghalang kepada rahmat dan barakah dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya, orang-orang yang diberikan kekuatan, islah, kekuatan untuk kita meningkatkan diri kita. Terutama dalam keadaan sekarang, kita amat-amat perlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan kekuatan umat yang lemah, umat berpecah, dalam keadaan musuh yang sedang menyerang, maka kita amat-amat memerlukan. Maka marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada solat. Kita hidupkan solat kita insya-Allah dengan perkara yang pertama yang menghadirkan hati dalam solat. Insya-Allah ada 6 lagi. Insya-Allah kita akan bincang daripada masa ke masa insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa sikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal 'arifin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin ya Allah. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, tolong doakan untuk kawan-kawan kita. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan istiqamah insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.